Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada petang ini sambungan surah Al-Mulk, insya-Allah kita boleh habiskan lagi 10 ayat surah Al-Mulk, kompletlah 30 ayat surah Al-Mulk, di mana suatu surah yang ada fadilat dia bila kita baca setiap malam. Akan memberi fadlat tertentu, dan juga bila kita baca dengan penuh kefahaman sebagaimana yang kita bertadabbur sekarang ini, insya-Allah lagi penuh kefahaman dan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Ayat yang ke-22 kan? Ayat yang ke-22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. Surah Al-Mulk, sebagaimana yang kita telah bincangkan sebelum ini, bahawasanya satu surah yang mempunyai dakwah atau mempunyai intipati mengelakkan kita ataupun menjauhi kita daripada melakukan kesyirikan di dalam keberkatan. Tema surah Al-Mulk ialah syirik syirik fil barakah. Tauhid fil barakah. Mengesahkan Allah dalam mengambil berkat. Lawan dia syirik fil barakah, yakni kesyirikan dalam mengambil berkat terhadap apa-apa yang Allah tak nyatakan keberkatannya. Maka ayat yang kita baca semalam, ayat 20 dan 21, Allah membuat persoalan dalam bentuk soal tanya, istifham. Soal istifham, yakni tanya dalam bentuk penafian. Allah tanya tapi dalam bentuk menafikan. Allah tanya, adakah zat-zat yang lain boleh kamu minta tolong atas perkara luar biasa selain daripada Allah? Itu bentuk-bentuk dia. Amman hazal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman? Adakah sesiapa yang kamu boleh minta tolong sebagaimana minta tolong pada askar bila orang susah? Biasanya orang minta tolong askar untuk pertolongan. Tapi jundul sini ialah jundul bentuk apa-apa sahaja zat-zat yang selain daripada Allah. Terdiri daripada roh Nabi, roh wali, malaikat dan jin untuk minta tolong. Kalau kamu ada masalah, ada hajat atas perkara luar biasa, bolehkah kamu minta tolong zat-zat tersebut menolong kamu min duni rahman, selain daripada Tuhan Rahman? Jawapan nafilah. Tujuan dia nak menafikan tak boleh minta tolong atas zat-zat yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan masalah ataupun menyempurnakan hajat ataupun dalam bentuk untuk mengambil berkat. Maka sebenarnya inil kafiruna, tidaklah orang-orang kafir itu orang yang buat juga, orang yang bantah, orang yang tak faham Allah larang pun dia buat juga, orang yang ingkar. Tindakan mereka itu
tidaklah ada lain illa fi ghurur, melainkan dalam tipuan. Tipuan siapa? Tipuan syaitan saja. Itu yang kita baca semalam lah. Dan begitu juga dengan ayat yang ke-21 juga sama. Allah buat soal bentuk tanya. Tanya tujuan untuk menafikan. Tanya bentuk menafikan. Ya. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah? Siapakah yang akan beri rezeki kamu jika Allah boleh menahan rezeki tersebut? Atau siapakah dia yang dapat memberi rezeki kepada kamu jika Allah menahan rezekinya? Kalau ada orang lain boleh bagi rezeki kepada kamu, kalau Allah tahan, boleh rezeki sampai kepada kamu? Soalan bentuk menafikan. Menafikan ada zat-zat lain yang boleh memberi rezeki. Yakni Allah ceritanya hanya Allah saja zat yang boleh memberi rezeki tersebut. Walau bagaimanapun memandangkan golongan-golongan yang jahil Al-Quran, sombong dengan Al-Quran, dia sebenarnya dibisikkan oleh tipu daya, ghurur. Ayat yang 20, ghurur ini syaitan akan menipu daya dalam bisikan-bisikan dia. Allah kata dalam ayat dia buat ada sekian-sekian fadilat, ada sekian-sekian rahmat, tapi syaitan datang, dia kalah berlawanan, tak boleh macam itu. Sebagaimana Nabi Adam yang telah dibisikkan oleh syaitan. Allah kata jangan, tapi syaitan kata, iblis kata boleh. Itu persoalan dia. Maka begitu juga dengan ayat yang 21, bila dipenuhi dengan tipu daya tadi, maka golongan manusia yang engkar ini, yang jahil Al-Quran ini, maka sering menjadi sifat dia untung, maknanya sombong. Bila dah jahil Al-Quran, dibisikkan oleh syaitan, maka dia akan bertukar menjadi sombong, lepas sombong, dia kata tak cerita dengan aku dah tahu dah pasal. Dia masih beranggapan bisikan dia tadi lebih menepati cita rasa dia. Bisikan tadi dia yakin bisikan tadi boleh menyelesaikan masalah dia. Bisikan tadi boleh menyempurnakan hajat dia. Maka dia dengan perasaan sombong, aku tak dengar kata kamu. Orang cerita macam mana dengan dia pun, sifat utuh ini dipengaruhi oleh ghurur, maka dia kata, ceritalah macam mana pun aku tak akan percaya. Kamu ni siapa? Berbagai-bagai bentuk ataupun hujah yang dia nak menunjukkan kesombongan, tak nak terima pakai apa-apa yang diceritakan oleh ayat-ayat Al-Quran. Lepas dia ada perasaan sombong, wanufur, maka dia akan lari jauh daripada kebenaran. Yang ini dia masih berpegang kepada hasil bisikan di atas kesombongan dia tadi. Kesombongan dengan ayat-ayat Allah, kejahilan dengan ayat-ayat Allah, menyebabkan dia dipenuhi dengan bisikan-bisikan yakni ghurur. Akibat daripada ghurur, dia ada sifat untung. Akibat dia ada sifat untung, maka dia wanufur, dia akan lari berpaling jauh daripada apa yang Allah nak ceritakan dalam kitab-kitab Al-Qurannya. Maka mereka tadi akan kekal dengan sifat-sifat kesyirikan dalam mengambil berkat, sifat-sifat kesyirikan dalam perkara-perkara khurafat yang lain. Pasal atas sifat-sifat ghurur, atas sifat-sifat untung, dan atas sifat-sifat wanufur tadi. Baru kita baca ayat yang petang ni lah. Kesan daripada kesombongan tadi, kesan daripada bisikan-bisikan yang mereka terima tadi, kesan daripada kejahilan dan kesombongan dengan ayat-ayat Allah, maka Allah buat tafsilan, Allah buat perbandingan. Apa dia perbandingan? Perbandingannya ialah 22, afaman yamshi mukibban ala wajhihi, yakni maka adakah sama? Maka apakah orang-orang yang yamshi, orang-orang yang berjalan? Apakah sama orang-orang yang berjalan mukibban, dalam keadaan muka dia ke bawah, muka telungkup. Ala wajihi, maknanya ala muka dia telungkup ke bawah lah. Telungkup, mukanya telungkup. Ada lebih mendapat petunjuk, lebih sampai ke destinasi dia. Amman yamshi sawiyan ala sirati mustaqim, dengan berjalannya orang-orang yang sama di atas jalan yang lurus, Ayat ini nak mudah faham dia ini, kita kena tahu tasawur macam ini. Zaman orang jahiliah dulu, mereka nak pergi musafir, mereka tidak ada kereta macam sekarang ni. Mereka sekadar
naik kuda, naik unta. Maka nak faham dia, adakah sama orang yang dah kenal jalan perjalanan daripada Mekah ke Syam atau Mekah ke Yaman, mereka dah tiap-tiap tahun dia pergi, dia bermusafir. Dia tahu dah mana kona, mana jalan macam itu, mana lembah, mana pokok-pokok batu-batu. Dia tahu dah cepat pasal dia tahu. Dengan orang yang tak pernah pergi. Orang yang tak pernah pergi ke Syam, ke Yaman ini, dia naik kuda, naik unta, dia akan bermusafir dengan tak tahu, maka dia naik dengan pelan-pelan sajalah. Dia naik sampai separuh jalan, dia tak tahu mana satu kanan ke kiri ke, maka dia terpaksa turun kuda dia untuk unta dia. Macam mana turun? Bila turun dia intai. Dia intai mana bekas tapak kaki kuda ataupun tapak kaki unta yang jalan orang pergi ke destinasi tempat dia. Maka dia tunduk muka tu hingga mencecah tanah. Nak tengok kesan-kesan tapak kaki kuda ataupun tapak kaki unta untuk dia boleh pergi ke destinasi dia. Itu dia punya perumpamaan dia. Jadi, adakah sampai ke destinasi dia, orang yang pergi dah tahu dah jalan, dah tahu dah highway, jalan lurus, terus pergi ke tempat destinasi dia, dengan orang yang jalan sekejap, dia turun, dia tundukkan muka, dia hampir cecah tanah ini, tengok kesan-kesan tapak kaki, naik kuda balik, jalan lagi, balik, tengok lagi balik. Adakah sama sampai ke tempat destinasi dia? Itu perumpamaan dia. Maka jawapan dia, memanglah tidak sama. Orang yang dah ada jalan yang lurus, orang yang dah ada baca kitab Al-Quran, baca hadis, dah jelas dah. Tidak boleh menyeru kepada selain Allah. Tidak boleh mengambil berkat kepada selain Allah. Tetapi orang yang tidak bahasa dengan ayat-ayat Al-Quran, orang yang dibisikkan oleh bisikan-bisikan syaitan, mengadakan ada lain lagi yang boleh diambil berkat daripada roh Nabi, roh wali, malaikat dan jin, maka dia mengambil ilah-ilah tersebut sebagai jalan untuk keberkatan tadi. Maka bila hari akhirat nanti, maka mereka tak akan tercapai destinasi dia yang nak pergi syurga. Itu maksudnya, itulah perumpamaan dia, tafsiran dia. Tidak sama orang yang jalan telengkup, muka ke bawah, tidak akan sampai ke destinasi tempat yang dituju, berbanding dengan orang yang jalan tegak, lurus, jalan yang lurus. Maka orang yang berjalan tegak dan jalannya yang lurus pasti akan sampai ke destinasi dia. Ibrah dia, orang yang belajar Al-Quran, belajar hadis, dah tahu dah, oh ini jalan dia, oh ini hukum dia, maka dia akan terus pergi ke syurga, pergi ke akhirat dengan syurga Allah. Orang yang tak belajar Quran, tak belajar hadis, dia berbagai-bagai bisikan, maka dia seru sana, seru sini, dia buat khurafat, maka dia tak akan sampai ke tempat destinasi dia. Itulah kesan dia. Perumpamaan yang Allah buat, kita betul-betul faham. Jalan yang lurus ialah jalan yang cepat sampai ke syurga dia. Jalan lurus ialah jalan mana? Kita baca jalan dalam surah Al-Baqarah dah. Surah Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Wahai Allah, pimpinlah aku ke jalan yang lurus. Jalan macam mana? Yang lurus. Jalan lurus ialah jalan seperti mana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang Allah bagi nikmat kepada orang-orang yang bagi nikmat. Jalan lurus. Pasal dia dengar Nabi cakap, dia baca, dia dengar Nabi cerita Quran, hadis-hadis Nabi, dia faham betul-betul. Siapa dia? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin. Ini golongan yang Allah redha masuk syurga. Inilah golongan-golongan yang patutnya kita tiru, supaya berlomba-lomba untuk tiru golongan ini, supaya terus pergi ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-23. Ayat yang ke-23, Allah memperkenalkan diri dia. Qul huwallazi ansha'akum. Dalil akli. Ayat dalil akli. Dalil akli, apa tujuan dalil akli? Dalil akli ialah Allah nak ceritakan kudrat dia. Allah nak ceritakan ilmu dia. Dia buat segala-gala ni. Dia buat langit, dia buat bumi, dia buat manusia. Kenapa wahai hamba kamu masih percaya lagi, masih menyeru lagi kepada orang lain selain pada zat Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kamu masih lagi menyeru zat-zat yang lain? Itu maksud kalau jumpa ayat-ayat
Allah buat langit bumi, itu tujuan dia. Allah nak perkenalkan diri dia, dia esa, dia saja yang mampu buat zat-zat yang lain tak mampu buat. Tengok apa Allah kata. Qul huwallazi, katakanlah wahai Muhammad, wahai Muhammad bagi tahu umat kamu. Siapa dia? Apa dia? Huwallazi ansha'akum. Huwallazi ansha'akum. Dialah yang ansha'akum, telah menciptakan kalian kamu semua. Wahai Muhammad bagi tahu umat-umat kamu bahwasanya Allah kudrat dia yang mencipta semua manusia. Bukan setakat mencipta saja. Wa ja'ala lakumus sam'a. Dia telah menjadikan bagi setiap yang dicipta tadi adalah pendengaran dia. Pendengaran dia. Lepas tu wal absara, penglihatan dia. Lepas tu dia bagi dengar, dia bagi telinga untuk mendengar, dia bagi mata untuk melihat, wal afidah, dan dia bagi hati untuk memikirkan perkara-perkara jalan yang lurus tadi dan jalan-jalan yang bengkok tadi. Nak cerita dengan sini Allah yang bagi kita panca indera ni. Dia buat kita, dia bagi kesempurnaan, bagi mata, bagi telinga, dan bagi mata, bagi telinga, dan bagi akal untuk kita memikirkan. Pikir apa? Pikir tentang Al-Quran yang diturunkan menerusi nabinya. Jadi segala panca indera, mata, telinga dan hati ini, itu dia perlu bagi penumpuan. Jadi setiap fikiran dia tadi adalah berdasarkan neraca ataupun pertimbangan Al-Quran tadi, pasal dia dah gunakan setiap hari baca Quran, tengok ayat-ayat Al-Quran, fikirkan tentang Al-Quran, fikirkan tentang arahan-arahan Allah, fikirkan tentang Allah kata tak boleh kamu menyeru kepada selain aku untuk selesaikan masalah kamu, untuk sepenuhkan hajat kamu, untuk mengambil berkat. Tak boleh kamu berkat di tempat-tempat yang aku tak nyatakan keberkatan dia. Pasal digunakan tadi ciptaan-ciptaan Allah tadi. Besar sekali ciptaan dia, tapi kadang-kadang kita salah guna. Bila kita salah guna, kita melawan ayat-ayat Allah. Allah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim, sama. Aku tutup hati dia, aku tutup telinga dia, aku tutup penglihatan dia, supaya dia tak mendengar, tak memahami apa suruhan aku, disebabkan dia tak beramal seperti mana yang aku kendaki. Maka itulah golongan-golongan ini. Golongan-golongan ini sebenarnya golongan-golongan yang Allah buka mata, telinga, hati untuk Al-Quran, untuk memahami Al-Quran, adalah amat sedikit. Majoriti tak nak. Allah kata, qalilan ma tashkurun. Amat sedikit sebenarnya manusia yang menggunakan mata dia, telinga dia, hati dia untuk memikirkan persoalan Al-Quran dan kesan dia faham tersebut. Maka dia bersyukur dengan nikmat Allah yang diberikan kepada golongan-golongan ini. Tu qalilan, sebahagian besar, sebahagian kecil manusia tak bersyukur. Amat sedikit manusia yang bersyukur dengan penganugerahan ini. Sebahagian besar, majoriti tak bersyukur. Allah buat lagi dalil akli lagi. Akal kita tengok. Banyak sekali dalil akli. Sebab betul bila kita baca surah Al-Mulk. Bila kita baca surah Al-Mulk, kita baca dengan dia, kita tengok kenapa Allah ceritakan dia buat manusia, dia buat langit, dia buat bumi berulang kali. Ini pentingnya pasal Allah nak memperkenalkan dia supaya masuk sifat Allah, zat Allah masuk dalam hati kita, dan kita takut dengan dia, dan kita bergantung harap dengan dia tentang kudrat. Itu tujuan dia. Jadi bila kita tak faham, kita baca macam tu, sama saja dia kata, tak boleh. Pasal bila kita baca dengan bertadabbur, tujuan dia Allah, jasa Allah ini amat besar. Dia buat segala-gala ini supaya kita pergi nanti maka memenuhi tuntutan kita semasa kita hidup di dunia. Apa dia? Qul huwallazi zara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Katalah wahai Muhammad, bagi tahu juga umatmu bahwasanya huwallazi, dialah, yakni Allah lah, yang zara'akum fil ardi, yang mengembangkan kamu di atas muka bumi ini. Bagi tahu wahai Muhammad kepada semua umat kamu, dia ada keluarga, dia ada anak, dia ada cucu, dia ada isteri, dan dia ada waris-waras. Semua ini aku yang memperbanyakkan dia. Aku bagi zuriat dengan dia supaya dia merapatkan hubungan dengan keluarga-keluarga dia semua. Di bumi ini memang
kerja dia. Itu dalil akli. Untuk apa? Ditanya balik, untuk apa sebenarnya aku jadikan kamu berkembang biak keluarga-keluarga kamu? Ada anak yang ramai, isteri berbahagia dengan keluarga-keluarga ni. Untuk apa? Untuk kamu melakukan amanah kamu kepada mereka dengan menggunakan segala mata, telinga dan hati tadi untuk mengembangkan ayat-ayat kami. Cerita tentang dia tidak ada ilah yang lain. Bagi tahu betul-betul. Pasal apa? Pasal bukan setakat aku kembang biak atas dunia. Aku suruh kamu duduk dunia selama-lamanya. Tapi wa ilaihi tuhsyarun. Allah buat pesan. Pesanan Allah ni adanya hari akhirat, wahai hamba yang berbahagia dengan keluarga-keluarga. Kamu tidak boleh lari sekiranya kamu gagal menunaikan hak kamu, menyatakan kepada keluarga-keluarga kamu yang aku ialah Allah, satu-satu zatnya yang boleh memberi berkat, satu zat yang boleh menyelesaikan masalah kamu atas perkara-perkara luar asbab. Satu-satunya zat yang boleh menyempurnakan hajat kepada kamu atas perkara-perkara luar asbab. Kenapa kamu lagi masih menyeru kepada orang-orang lain lagi? Kamu cerita tak ini kepada keluarga kamu? Kalau kamu tak cerita, kamu kena ingat wahai hamba, kamu kena pegang betul-betul bahawasanya wa ilaihi tuhsyarun. Ada suatu hari yang semua kamu, keluarga kamu akan aku panggil menemui aku. Bila aku panggil mereka semua termasuk kamu untuk menemui aku akan tanya, apakah pola kamu hajar benda-benda ini kepada keluarga kamu, adakah ini hak kamu sampai kepada jiran-jiran kamu yang aku kembang biakkan tak untuk tengok kamu sejauh mana kamu sampaikan hak kamu. Pasal nak ceritanya sini wa ilahi tuhsyar, penting sangat pasal adanya hari akhirat, adanya hari di pada mahsyar untuk dikumpulkan semua dan dipertanggungjawabkan. Satu-satu aku akan soal siasat kamu wahai hamba. Daripada A hingga Z aku akan tanya, apakah jasa kamu, apakah sumbangan kamu terhadap ayat-ayat kami. Jadi bila jadi macam itu, golongan-golongan yang engkar, golongan-golongan yang dibisikkan tadi, golongan-golongan yang sombong tadi, golongan-golongan yang menggunakan akal bukan untuk Al-Quran dia, apa jadi? Maka dia buat ayat ancaman akhirat. Ancaman akhirat. Dan golongan-golongan ini masa atas dunia, dia sering mempermain-mainkan. Bila orang Nabi pergi jumpa dengan dia orang, cerita bab adanya hari akhirat, ada syurga, ada neraka, ada sekian-sekian azab, ada pokok-pokok zakum, duduk dalam neraka, buah dia sekian-sekian, kalau makan hancur lebu badannya. Dia gelak lah. Oh, dia tengok Muhammad ni nak kelentong kita, dia kata, adakah data logik pokok boleh hidup dalam api? Dia mempermain-mainkan. Bukan sekatu juga dia kata. Nabi kata juga, akhir semua sekali semua manusia akan mati. Bila mati akan ditanya. Bila ditanya tentang amalan-amalan dia. Dia gelak-gelak lah. Dia kata tu nenek kami telah lama mati, seorang pun tak ada bagi tahu lagi. Tu nenek kami dah lama mati, tak ada mengadu kami yang dia sekian-sekian masalah pun. Dia mengejek-ngejek. Maka Allah jawab persoalan ejekkan mereka ini dalam ayat yang ke 26. 25 belum lagi. Itu 25. Silap saya baca lah. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Maka bila Allah cerita ayat sebelum tu, Allah kata pasti hari akhirat berlaku. Bila tanya kepada orang-orang Arab, maka dia kata tanya, kalau kamu seorang rasul, bila hari kiamat akan berlaku? Wa yaqulu ini dipanggil ayat dipanggil ayat syikayah. Ayat rungutan Allah tentang degilnya manusia. Allah report ni. Allah bagi tahu kita ini, bila kita baca Al-Quran cerita dengan dia, hari akhirat, takutilah hari akhirat, bersiap sedialah hari akhirat. Dia orang degil ni akan tanya balik, bila hari akhirat ni? Kamu temberan kat aku ni. Dia memperolok-olokkan. Memperolok ni Allah nukil sebagai syikayah, sebagai rungutan Allah degilnya manusia bila orang cerita tentang ayat-ayat kami, dia mempermain-mainkan seolah-olah tak percaya dengan perkara tersebut. Wa yaqulu, mereka berkata, orang degil ni, mata haza, bila ni? Bila kamu kata nak kiamat, nak turun azab pada kami ni? Bila?
Kamu cerita kalau kamu buat jahat, balas jahat bila? Al-wa'du. Al-wa'du ni janji. Al-wa'du ini janji. Janji kamu, janji ancaman kamu. Bila janji kamu, bila benda tu datang kepada kami, kamu cerita tak pernah ada pun, kami buat jahat tak ada apa pun. Maknanya janji, dia mempermainkan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Mata haza al-wa'du, bila itu janji Allah nak rosakkan kami, nak bagi siksa kami, ataupun dalam ayat lain, bila nak kiamat ni, kamu cerita kiamat, kami lama hidup 60 tahun, kami hidup tak ada kiamat pun lagi, dia betul-betul permain macam tu. In kuntum shadiqin, kalau kamu orang yang benar, kalau kamu tak temberan kami, bila azab menimpa kami, bila kiamat nak mari ini. Maka dengan cara itu baca Allah jawab persoalan mereka. Allah pun dengar kesombongan, keegoan. Bila Allah merekodkan tentang sombongnya orang yang tak nak ikut ayat Allah, tak nak memberi kesungguhan untuk memahami ayat-ayat Allah, duduk kelas-kelas pengajian, maka bagi tahu golongan itu, iaitu qul, bagi tahu mereka, wahai Muhammad, golongan-golongan yang sombong ini, innamal ilmu indallah, sesungguhnya innama al-ilmu, ilmu, pengetahuan, sesungguhnya pengetahuan berkenaan perkara gaib, berkenaan dengan perkara ke depan, berkenaan dengan perkara yang belum berlaku lagi, indallah, di sisi Allah sebenarnya pengetahuan tersebut. Aku manusia biasa tak tahu perkara gaib, tak tahu bila kiamat. Maka Nabi, Allah ajar Nabi cakap macam ini. Nak cerita di sini, ibrah untuk kitanya, perkara gaib ini Nabi tak tahu. Tapi kenapa setengah-setengah golongan tertentu yang nak minta sangat pertolongan roh-roh Nabi ini untuk menyelesaikan masalah mereka dah, dan menyempurnakan hajat mereka ni. Nah, itulah. Ada kata kiamat dulu, kiamat 2012 dah. Ada nak berlaku letupan kuat dalam bulan Ramadan 2 tahun lepas ke. Malam hari Jumaat, 15 hari bulan akan berlaku letupan di langit. Itu merupakan ilmu gaib, ilmu yang hanya Allah tiba-tiba mereka mengatakan mereka tahu. Inilah ajaran Yahudi dan Nasara yang sering mengetahui mereka perkara-perkara gaib. Ini Lepas tu, wa innama ana nazirum mubin. Sungguhnya aku hanyalah seorang rasul saja. Tugas aku rasul je, memberi peringatan je. Kamu nak percaya ke, kamu nak percaya ke, aku tak boleh buat apa. Aku sekadar memberi peringatan bahawasanya dalam peringatan tersebut, aku baca ayat-ayat Allah. Allah mengatakan kalau kamu engkar ayat dia, kamu tak ikut ayat dia, bahawasanya itulah peringatan Allah yang amat-amat jelas, maka dia akan hukum kamu. Masa malaikat Jibril turun jumpa Nabi dah. Dia ajar umat lah, nak ajar umat dia. Wahai Rasulullah, bila hari kiamat? Nabi jawab apa? Sesungguhnya orang yang ditanya itu tidak bertambah sebagaimana orang yang bertanya itu. Begitulah maknanya Nabi tahu, malaikat pun tak tahu benda-benda gaib ini. Orang yang ditanya tak melebih daripada orang yang bertanya. Maknanya malaikat dan Nabi pun tak tahu benda gaib. Ayat 27. Ayat 27 dipanggil ayat ancaman akhirat. Takhwif ukhrawi. Ayat takhwif ukhrawi. Pasal dia mempermain-mainkan atas dunia. Dia tak nak beramal juga dengan ayat-ayat Allah. Setelah ceritakan berulang kali pun, dia masih lagi juga mendengar bisikan-bisikan syaitan yang penuh nipu daya. Dia buat juga perkara-perkara khurafat. Dia menyeru juga zat-zat yang lain untuk mengambil berkat. Walaupun ada hadis tak boleh, dia pergi buat juga perkara-perkara tersebut. Maka Allah ceritakan, nukilkan bagaimana mereka bila pergi di hari akhirat nanti. Bila dibangkitkan tiup sangkakala yang kedua, apa jadi? Falamma, maka tak kala. Falamma ini cepat, dengan berlaku dengan cepat. Fa. Maka dengan segera, falamma bila tiup sangkakala yang kedua, falamma ra'auhu zulfatan. Mereka melihat dengan dekat azab yang menunggu mereka. Bangkit saja, tu bukan budak lagi, kebangkitan tu, bangkit orang tua tu dah.
Bukan bangkit macam kita lahir baby besar, betul tak ada. Kita sakal yang kedua ni, bangkit dari kubur saja macam tu, besar dah, tua dah. Terus berduyur-duyur nak pergi ke pada masyar. Bila bangun celik mata saja, apa jadi? Dia ra'awul zulfah. Maka dia melihat dengan dekat takdir dia. Dia melihat dengan dekat azab yang bakal menghukum mereka. Kesan daripada mereka tidak bersegera untuk mendengar, mengikuti dan beramal dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bertukar keengkaran dia masa atas dunia, Allah tukar dia menjadi azab di akhirat. Dia nampak azab tersebut. Maka apa jadi? Bila tengok saja, apa jadi? Si'at wujuhu, menjadi buruk muka mereka. Serta-merta muka mereka menjadi bertukar daripada putih menjadi atau lain hitam legam, biru. Habis. Muka dah bertukar menjadi. Bertukar menjadi buruk. Macam kita bila kita dapat orang telefon kita berita buruk. Bagi contohnya, muka kita berkerut ke, muka kita akan pucat ke, bergantung apa peristiwa tadi. Kalau khabar gembira orang telefon kita, muka kita jadi berseri-seri. Cerita bab menakutkan, muka berubah menjadi muram durja. Jadi, orang nak ceritanya, itu dunia. Di hari akhirat nanti, celik mata saja, dibangkitkan semula saja, maka dia nampak azab yang sedang menunggu dia, maka tiba-tiba terus muka dia akan bertukar menjadi buruk, menjadi buram, muram. Adalah ayat lain bertukar warna. Siapa dia? Allazina kafaru, orang-orang yang engkar atas dunia tadi. Maka bila jadi macam itu, tengok terkejutlah. Itulah ayat lain dia minta dengan Allah nak kembali, nak memperbetulkan ajaran dia, tak nak buat dah kesyirikan, tak nak buat dah perkara-perkara yang melarang ini, nak mengaji Quran dah, nak infak dah, berbagai-bagai bentuk lah ayat-ayat yang lain. Maka ketika itu merayu menangis pun tak, malaikat sana tak ada kata apa dah. Malaikat kata apa dengan dia? Dia kata waqilah, arahan Allah waqilah. Malaikat kata hadza, inilah dia allazi kuntum bihi tad'un. Inilah apa-apa yang kamu minta, yang kamu doakan masa dunia dulu. Kamu nak minta azab, kamu tanya hari akhirat, kamu mempermain-mainkan orang yang mengajar Quran dan hadis, kamu tolak dia, kamu cerita ajaran kamu tetap betul, maka inilah dia apa yang kamu faham, apa yang kamu amal, apa yang kamu berdoa, apa-apa saja kelakuan kamu atas dunia, inilah balasan-balasan dia. Menyesal pun tidak ada guna ketika itu. Ayat dah 3 terakhir ini ayat akidah. Ini penting. Ayat akidah ini Allah nak memasuk kita bila baca surah Al-Mulk ini maknanya kita betul-betul kena ambil betul-betul memahami apa keinginan Allah atas kita bila baca ayat-ayat surah Al-Mulk. Ayat yang ke-28 dah. Ayat mana yang akidah. Qul katakan wahai Muhammad kepada umatmu. Katakan wahai Muhammad orang yang baca surah Al-Mulk. Macam kita lah. Allah sedang kitab ini sama seperti Nabi bagi tahu umat yang lain. Allah bagi tahu kita sekarang ini menerusi ayat dia. Qul bagi tahu ara'aitum, terangkan kepadaku, in ahlakani Allahu, jika membinasakan aku. Ada gini, ayat ni asbab nuzul ni, asbab nuzul dia begini. Orang-orang Arab jahiliah ni bila dia pergi halang Nabi, halang orang Arab jangan ikut Nabi, tak jadi juga. Berlaku juga, orang masih ikut juga. Orang Arab makin hari makin ramai ikut Nabi. Jadi risau tokoh-tokoh pemuka Arab ini. Dia bincang sama-sama geng dia lah. Tak boleh jadi aku tengok ini. Muhammad ini betul-betul ahli sihir. Dia kata walaupun kita sekat, walaupun kita marah, walaupun kita selesa, ada juga orang yang ikut Muhammad ini. Dan makin hari makin ramai. Jadi nak sedarkan hati di antara mereka tu. Dia kata apa? Tak apa kawan, tak apa. Nanti bila Muhammad mati, orang-orang dia tu ikut agama kita balik. Maknanya dia katakan, dia mengharapkan, dia berdoa supaya Nabi cepat-cepat mati, sahabat Nabi cepat mati, maka dia akan boleh menyebarkan agama dia balik. Maka Allah jawab persoalan mereka itu. Itu ayat dia ni. Qul ara'aitum in ahlakani Allah wa man ma'ya,
katakan padaku jika membinasa aku, jika mati aku oleh Allah dan orang-orang bersamaku. Qul, katakanlah, kamu lihat pada aku ini, jika in ahlakani Allah, jika Allah mati aku dan mematikan waman ma'iyah, matikan orang-orang kuat aku di sekeliling aku ini, atau rahimana famay yujirul kafirina min azabin alim, atau yang berrahmat kepada kami sehingga kami dapat mengajar kepada kamu, maka famay yajirul kafirina min azabin, siapa yang boleh ajar kamu? Kalau Allah matikan kami, kalau Allah matikan orang-orang bersama kami ini, maka kamu tetap tak mahir ilmu Al-Quran yang Allah ajar. Siapa nak ajar kamu lagi? Itu maksudnya. Tapi kalau Allah matikan orang bersama kami ini, maka tidak ada orang boleh mengajar kamu kitab Quran dah. Bila orang tak boleh mengajar kamu kitab Al-Quran, tetap kamu jahil dengan ilmu wahyu Allah. Itu maksudnya. Maka faman yujirul kafirina, siapa lagi yang boleh melindungi kamu wahai orang Arab daripada hukuman Allah kalau tidak ada orang ajar kamu. Ni Allah tegur dia lah. Allah tegur dia supaya berhati-hatilah bahawa kalau tidak ada orang mengajar kamu, maka kamu akan berada dalam keadaan jahil Al-Quran. Maka bila jahil Al-Quran, kamu akan buat perkara-perkara yang bercanggah dengan Al-Quran. Bila kamu buat perkara-perkara yang bercanggah dengan Al-Quran, terutamanya perkara-perkara kesyirikan dalam berkah, kesyirikan dalam minta bantuan dan pertolongan, atau apa-apa khurafat yang lain, maka ketika itu kamu samar antara hak dan batil, maka ketika itu tidak siapa yang boleh ajar kamu, membetulkan kamu, maka min azabin alim, daripada azab-azab yang pedih, di mana Allah akan hukum kamu dengan azab yang pedih di hari akhirat nanti. Sama Allah jawab persoalan kesamaran mereka yang mereka rasa mereka suka kalau berlaku kehancuran kepada orang yang memperkenalkan Allah. Ini ibrah kita. Kalau setengah-setengah golongan rasa suruh binasa ke suruh siapa ke yang mengajar ayat-ayat Allah, mengajar hadis-hadis, maka itulah jawapan dia. Siapa nak bagi tahu kebenaran kepada dia yang hak, maka tunggulah. Bila kamu mati, kamu akan dibakar dengan azab yang amat-amat pedih. Jangan ada sama sekali kita membenci golongan-golongan ulama atau membenci golongan-golongan orang yang menyampai ayat-ayat Allah sampai ke tahap doakan kebinasaan ataupun kemusnahan mereka. Pasal kalau mereka binasa, kalau mereka musnah, siapa lagi nak baca ayat-ayat Allah kepada mereka atas dasar ayat yang benar, ikut tafsir yang benar, ikut tafsir yang berani, tidak ada apa-apa kepentingan. Itu maksud dia. Ayat yang 29 pun sama juga, ayat mengenai akidah, ayat-ayat yang mengenai akidah. Maka Allah memperkenalkan diri dia. Allah sekali lagi hampir penutup dah. Allah kenalkan diri dia, wahai hamba, qul huwar rahmanu, wahai Muhammad, bagi tahu kepada mereka, huwar rahmanu, akulah Tuhan yang maha pemurah, satu-satu zat yang pemurah. Tidak ada zat-zat yang pemurah macam aku. Jadi kenapa kamu masih lagi bergantung harap dengan zat-zat yang bukan Ar-Rahman, zat-zat yang lain? Itu maksudnya. Maka memandangkan aku sahaja yang satu zat yang pemurah, tidak ada zat yang lain yang pemurah, yang boleh menyelesaikan masalah kamu, yang boleh memberi ajab pada kamu, yang boleh memberi keberkatan kepada kamu, maka beramanna bihi, maka berimanlah kepada aku. Ikut aku, ikut kata aku. Ada hajat minta dengan aku saja. Ada masalah minta dengan aku saja. Ada berkat minta berkat dengan aku saja. Sebab tu bila kita setiap kali kita nak buat kerja, kita kena ada menyebut keberkatan Allah tu. Barakallah. Jangan lupa sebut barakallah. Doa barakallahu lakum, semua barakah tu. Ayat-ayat semoga Allah memberi keberkatan, kita kena melazimi diri kita menyebut keberkatan. Pasal itulah tanda kita betul-betul beriman dengan zat Ar-Rahman, Allah yang maha pemurah ni. Dan setiap doa memang ada yang sahih, ada berkat, ada perkataan berkat, minta berkat dengan Allah.
Bahkan orang kita bagi orang kahwin pun kita mendoakan semoga Allah berkati pasangan tuan dan isteri dan pasangan semua sekali, keluarga semua sekali. Barakallahu laka fi alika wa malika, orang bagin pun kita doa berkat juga semua sekali Pasal nak ceritanya segala rezeki segala apa tu yang Allah tukang bagi. Maka berimanlah dengan aku sahaja satu-satu zat yang ada berkat, yang ada boleh selesai masalah dan selesaikan hajat. Dan bihi wa alaihi, dan dengannya, dengan Allah itu juga, wa alaihi dengan atasnya kepadanya tawakkalna, kamu bertawakal. Bertawakal ini, maksud tawakal ialah selepas berdoa, selepas ikhtiar baru bertawakal. Tanpa doa, tanpa ikhtiar tidak dipanggil tawakal. Tawakal ini selepas kita berdoa dan berikhtiar baru serah pada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah memiliki segala-galanya, tidak ada zat yang lain selain pada Dia. Bila kita menyeru dengan Dia, ada hajat, ada masalah, ada berkat, seru dengan Dia saja. Dan lepas tu bila kita serah dengan Dia, bertawakal 100% dengan Dia, maka fasata'lamuna, maka kelak bila kamu pergi menemui Allah kelak, man huwa fi dhalalim mubin, barulah dialah dalam bahwasanya orang yang tidak buat perkara-perkara ini, bahwasanya dia dalam kesesatan yang nyata. Oleh itu akan mengetahui kelak siapa yang dalam kesesatan nyata. Mana seseorang yang tak buat perkara tadi, beriman dengan hanya zat Allah saja tadi, maka dibuat perkara-perkara lain, menyeru berkat, mengenai berkat pada yang lain, maka lepas dia mati baru dia tahu bahawasanya golongan-golongan yang dia seru, golongan-golongan yang puja atas dunia tadi rupa-rupanya tidak boleh menolong dia, tidak boleh menyelesaikan hajat dia bila di hari akhirat. Atas dunia ini golongan-golongan tertentu akan mengaitkan Allah, kerajaan Allah dengan kerajaan manusia, dipanggil tashbih. Kerajaan Allah ada sekian-sekian, maka kita ada hajat, kita ada masalah, boleh minta juga dengan golongan yang rapat dengan Allah. 4 golongan itulah roh Nabi, roh wali. Pasal apa? Pasal dia kaitkan kerajaan Allah dengan kerajaan manusia ini. Itu datang kejahilan dan kedegilan dan juga bisikan-bisikan syaitan. Orang jarang memikirkan Allah mempunyai sifat manusia. Jarang orang tahu. Tashbih ni jarang. Maknanya Allah ada kaki, Allah ada tangan, jarang sangat orang fikir macam tu. Mana-mana kini sifat Allah tak sama dengan zat tak sama dengan makhluk ini. Tapi ramai orang keliru ialah kerajaan. Tasbih dari segi kerajaan, maknanya kerajaan Allah sama dengan kerajaan bumi. Dia fikir macam tu. Dia fikir kalau Allah tak bagi pun aku minta dengan golongan rapat dengan Allah, lagi cepat makbul. Pasal golongan tadi akan minta dengan Allah juga. Pasal dia rapat dengan Allah, Allah cepat makbul doa dia. Allah cepat sempurnakan hajat. Pasal golongan berdoa tadi, golongan yang rapat dengan dia. Itu kesalahan. Kesalahan kerajaan Allah sama kerajaan manusia. Maka nak jumpa dengan tuan punya raja contohnya, memadai dengan jumpa anak buah dia saja. Kerana anak buah juga akan minta dengan raja tadi, lagi cepat, lagi power permohonan dan permintaan tadi. Itu maksudnya. Penutup ayat 30 pun sama juga. Cerita berkisar sekitar akidah. Maka Allah sekali lagi memperkenalkan diri dia. Qul, bagi tahu, katakan lagi, sambung lagi, katalah lagi. Tadi diperkenalkan diri Ar-Rahman. Sekarang ni katalah lagi, sambung lagi. Qul ara'aitum, bagaimana fikiran kamu? Wahai hamba, bagaimana pemikiran kamu? Pasal atas dunia ni, bagaimana pemikiran kamu? In asbaha ma'ukum ghawra. Bagaimana pikiran kamu kalau aku sebagai Allah, tadi Ar-Rahman, aku memuji zat Ar-Rahman, zat ni Allah, kata sifat Ar-Rahman, sifat dia, zat Allah. Sifat aku sebagai sifat Ar-Rahman, terangkan kepada aku, apa dia? In asbaha ma'ukum. Bagaimana jika aku menjadikan air pada kamu ini ghauran, tak ada, kering. Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghaura. Wahai hamba, apa jadi
apa pikiran kamu kalau aku habiskan air ni? Siapa boleh keluar air lagi? Siapa boleh bagi kamu air lagi? Kenapa Allah tanya macam ni? Kenapa Allah tanya aku habiskan air? Pasal kebanyakan manusia tahu Allah jaga air. Tapi dalam masa yang sama masyarakat anggap, orang Arab, jahilian Arab, kalau Allah habiskan air pun, golongan-golongan rapat dengan dia. Contoh Nabi, roh-roh Nabi ni, roh wali akan minta, wahai Allah, bagilah air. Nescaya Allah akan bagi balik. Dia fikir macam tu. Dia fikir Allah sayang dengan golongan rapat dengan dia ni. Terutama Nabi lah. Roh-roh Nabi, dia berdoa dengan Nabi. Nabi boleh bagi pertolongan sekonon-kononnya. Sebab itu diminta dengan Nabi. Yaman, banyak golongan-golongan satu lagi tadi. Sering berselawat, minta dengan Nabi. Itu kaedah-kaedah tu. Kalau kamu tak ada, kami menderita, Rasulullah tolong kami, tolong bagi syafaat, tolong sekian, tolong pada Rasulullah. Allah nak bagi penjelasan bahawasanya, wahai hamba, kalau aku habiskan air ni, siapa dia yang boleh tolong kamu keluarkan air? Apa tu ayat yang sebelum ini? Minta dengan jundun, minta dengan askar-askar yang boleh tolong kamu. Siapa yang boleh buat sesuatu? Siapa yang boleh selesaikan masalah kamu? Siapa boleh sempurnakan hajat kamu kalau aku tak izinkan? Cuma masyarakat anggap. Orang yang jahil anggap. Pasal kerajaan Allah sama dengan kerajaan manusia. Maka kalau orang rapat dengan Allah, berdoa dengan Allah, Allah kabulkan permohonan dia. Kononnya. Maka di sini katakanlah, apa pikiran kamu? Jika air atas bumi ini aku habiskan semua dengan melesak dan tanah semua sekali. Maka faman ya'tikum bima'in ma'in. Maka siapakah yang boleh mendatangkan kepada kamu air lagi? Allah nak sindir. Allah menegur golongan-golongan yang bersama-sama Allah. Dia ada makhluk-makhluk lain tempat dia minta tolong untuk sempurnakan hajat dia ataupun untuk menyelesaikan masalah dia. Maka Allah tegur golongan-golongan ini. Jangan kau minta dengan jin lah. Jin tak boleh buat apa pun. Aku semua kontrol. Jangan kau minta dengan roh Nabi lah. Nabi tak boleh buat apa pun. Aku yang minta izin aku juga. Betul tak dalam masa di pada mahsyar nanti di pada mahsyar nanti, bila kita lama sangat di pada mahsyar dalam keadaan menderita lah. Tapi kalau kita orang beriman, orang ahli tauhid, tidak masalah apa. Secepat kilat saja. Orang-orang yang ala kadar atas dunia, orang akan menderita dia. Menderitanya dengan berjalan peluh dengan panas matahari yang amat-amat panas, membakar dia dalam keadaan peluh yang ada yang di lutut, di paha, di hidung, peluh dia. Maknanya panas sangat, peluh sehingga berkumpul. Tak boleh kita bayangkan dengan akal kita. Mana mungkin peluh boleh macam air banjir. Tak boleh. Maka merayulah ketika itu dengan nabi-nabi. Pergi jumpa. Ketika itu nak suruh apa? Nak suruh cepat hisap. Pasal menderita sangat pada masyarakat ini. Suruh cepat dihisap. Suruh cepat dia pergi ke hisap apa rekod-rekod amalan. Ini seksa dah. Hisap, lepas hisap, lagi sesa. Tapi tak sanggup menanggung ini. Tak sanggup menanggung di pada masyarakat ini. Minta dihisapkan. Maka pergi jumpa Nabi Adam. Nabi kata, aku tak boleh. Aku pernah kesilapan. Pergi jumpa Nabi Ibrahim pun tak boleh lah sekali. Pergi jumpa Muhammad lah. Pasal dia Nabi akhir zaman. Dia ada banyak Allah bagi rahmat dengan dia. Pergi jumpa dengan Nabi. Nabi berdoa dengan Allah. Sujud. Berapa lama Nabi sujud dalam Al-Quran cerita? Entah berapa lama, hanya Allah Maha mengetahui. Angkat kepala kamu, wahai Muhammad. Apa permohonan kamu? Nak ceritanya, Nabi tak boleh buat apa. Tak boleh tolong. Allah yang tadi. Maknanya, nak ceritanya syafaat tadi. Untuk mempercepatkan hisab pun. Kena Allah yang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maka untuk golongan-golongan ini, 4 golongan yang suka mengambil berkat di tempat yang Allah tak nyatakan ada keberkatan, kecuali berkat yang dinyatakan dalam Al-Quran, dalam hadis. Untuk golongan ini Allah menempelak dia. Kalau aku habiskan air, siapa yang nak bagi air dengan kamu? Nak ceritanya, tak payahlah wahai hamba, kamu pergi ambil berkat di mana tempat yang aku tak nyata keberkatan dia. Itu hanya bisikan-bisikan syaitan saja. Itu hanya penipuan-penipuan syaitan yang menyebabkan kamu tergoda dengan bisikan-bisikan dia. Maka tidak ada siapa pun kecuali Allah saja yang boleh menyelesaikan sebarang hajat, menyempurnakan, menyelesaikan sebarang masalah,
menyempurnakan hajat dan memberi berkat di tempat-tempat yang Allah nyatakan, maka selain dia, satu pun tidak ada kuasa untuk menyelesaikan masalah, menyempurnakan hajat dan memberi keberkatan sebagaimana tema surah Al-Mulk ini. Maka selesailah. Maka bila insya-Allah bila kita dah dengar semua perbahasan-perbahasan, Allah nak ceritanya, aku memiliki berkat, hanya aku memberi berkat, dan Allah selang-seli dengan dalil-dalil akli. Aku paling berkuasa atas aku semua. Aku nak buat itu saja. Allah buat perbandingan juga dengan bagaimana orang yang tak yakin dengan dia menyeru juga perkara-perkara lain. Maka itulah merupakan jalan-jalan yang tak benar semuanya. Ini bab al-mulk, bab tauhid dalam berkat lawan syirik dalam berkat. Syirik kalau kita berkat tempat yang Allah nyatakan. Lepas surah ini, surah Al-Qalam. Surah Al-Qalam Allah tegur pula. Tak boleh langsung bertolak ansur. Tak boleh langsung berbaik sangka. Tak boleh langsung berlembut dengan golongan-golongan yang mengambil keberkatan daripada yang Allah tak nyatakan keberkatan dia. Berkat ini ramai. Berkat pasal Allah Ta'ala faham berkat. Berkat ini kehidupan kita sehari-hari sering. Macam tu berpuasa, berdoa di tempat yang Allah tak nyatakan keberkatan. Tapi kita nyata reka hadis-hadis palsu untuk mengambil berkat dengan tempat yang Allah katakan tak berkat tadi. Itu punca. Pasal orang kita ni tak faham istilah berkat. Berkat ni tidak ada satu bahasa dunia pun yang ada perkataan berkat. Yang CP-CP dengan kitanya, sakti, luar biasa. Ada kelebihan luar biasa yang kita rasa boleh dapat dengan buat sedemikian rupa. Itu ya. Tapi berkat maksud Allah sebenarnya, berkat yang kita dapat kelebihan luar biasa yang berterusan daripada dunia hingga ke hari akhirat. Kayuku dia, kehidupan hari akhirat, itulah barulah keberkatan yang sebenar. InsyaAllah besok kita buat surah nun wal qalami ataupun surah Al-Qalam lah. Mungkin sebelum Ramadan kita boleh habis ni. Ini ayat pendek-pendek walaupun 52 tapi dia pendek-pendek, insya-Allah dalam tempoh 10 lagi ada apa hari lagi? 4 hari lagi. 4 hari lagi ke 5 hari lagi ke kita boleh habiskan surah Nun wal Qalamin ataupun surah Al-Qalam, di mana surah tersebut sambungan daripada surah Al-Mulk, di mana dia Allah tegur jangan berlembut, jangan ikut retak golongan-golongan yang sering mereka-reka bab fadilat-fadilat dalam amalan-amalan tentu dalam usaha nak mengambil berkat. Sampai dia berakhir dengan surah Al-Jin. Surah Al-Jin, surah Nuh, surah Al-Jin pun Allah buat dalil nukilan bagaimana mereka golongan-golongan yang mengambil berkat dengan jin dan mengambil berkat dengan surah An-Nuh itu, surah Nuh itu. Wallahu taala alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma aj'alil Qur'ana hujjatan lana ya arhamar rahimin wa taj'alainal Qur'ana hujjatan alaina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi